Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Pada setiap Isnin ini kita biasa baca kitab Tanbihul Ghafilin ataupun kitab sirah Nabi SAW. Tapi pada kali ini kita baca kitab Tanbihul Ghafilin ini dalam bab di mana kita diminta supaya menghidupkan sunnah Nabi SAW. Menghidupkan sunnah Nabi ini maksudnya apa saja perbuatan, kata-kata ataupun tingkah laku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita cuba laksanakan dalam kehidupan kita seharian. Sebab dalam hidup kita ni ramai orang yang dia cuba meniru-niru. Dia tiru orang-orang tertentu dalam hidupnya. Dia tiru orang yang dia sukai dalam hidup dia. Lalu Islam diajar supaya di antara orang yang kita kena tiru sangat dalam hidup ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diajar pada diri kita supaya kitanya sentiasa menjadikan dia ni qudwah, menjadi ikutan ataupun menjadi contoh yang paling terbaik dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu telah Allah sediakan pada kamu uswatun hasanah. Satu contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni satu contoh yang baik untuk diikuti dalam kehidupan kita. Hari ini insya-Allah kita akan cerita tentang tajuk ni lah. Tajuk di mana kita diajar supaya menghidupkan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita diajar supaya sentiasa melakukan perbuatan apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lis Al-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, taraktu fikum saqalain an tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati rasul, lan tadillu ma tamassaktum bihima biha, kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku tinggalkan pada kamu saqalain. Aku tinggalkan pada kamu ni dua benda yang membebankan diri kamu, berat dalam hidup kamu. Lan tadillu ma tamassaktum, tak akan sesat walaupun dia berat dalam hidup kamu ni, berat untuk kamu nak laksanakan tapi kamu tak sesat. Dalam hidup kamu ni kamu tak akan jadi sesat bila kamunya sentiasa berpegang dengan dua perkara ini. Apa dia? Kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sentiasa hidup dengan Al-Quran, kita sentiasa hidup dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tak akan sesat dalam hidup kita. Kerana ramai orang yang hidup ini mudah jadi sesat. Sesat dengan apa? Sesat dengan harta benda. Sesat dalam hidup kita ni dengan harta benda, pangkat, keturunan. Kadang-kadang ramai dalam hidup kita ni dia jadi payah untuk kita nak teruskan perjalanan hidup kita ini. Kerana apa dia? Kerana kitanya banyak sangat gangguan-gangguan yang mengganggu dalam hidup kita. Gangguan syaitan yang ganggu setiap masa. Kemudian gangguan emosi, perasaan. Ramai orang yang terbawa-bawa dengan perasaan. Gangguan kawan-kawan. Gangguan yang disebut dengan kekeluargaan. Gangguan ni sentiasa berlaku dalam kehidupan kita. Lalu gangguan-gangguan ini kita boleh tolak dia. Boleh kita ketepikan dia dengan apa dia? Dengan dua perkara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama dengan Al-Quran. Dalam hidup kita ni, bila kita hidup dengan sentiasa dengan Al-Quran, kita sentiasa dalam hidup kita ni dengan Al-Quran pada diri kita, perbuatan kita, tingkah laku kita dengan Al-Quran, menyebabkan di waktu ini akan berkekalan amalan-amalan yang baik ini berterusan pada diri kita untuk menyebabkan kita tolak segala gangguan-gangguan tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, yang boleh menyelamatkan kita daripada gangguan-gangguan dalam hidup kita ni, yang disebut dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Al-Quran dan hadis ni boleh membantu kita bila kita menjadikan dia rujukan, menjadikan dalam hidup kita ni menjadi panduan. Kalau berlaku apa-apa masalah dalam hidup kita, tengok balik dalam Al-Quran. Bila kita dapati dalam hidup kita ni ada yang disebut dengan kekeliruan. Zaman kita ni kan, orang kita ni ramai yang jadi keliru. Yang mana yang betul? Yang ni ke yang betul? Yang tu ke yang betul? Kita kan banyak jadi macam tu dalam hidup kita. Jadi apa yang boleh membetulkan kekeliruan ini? Yang disebut dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekeliruan yang berlaku ni kita rujuk dalam Al-Quran, kita rujuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu menyebabkan selamatlah dalam hidup kita daripada gangguan-gangguan yang sedemikian rupa. Ini nak sebutnya yang pertama pada diri kita ni. Abu Lis meriwayatkan dengan sanadnya daripada Al-Hasan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalun qalilun fi sunnati khairun min amalin kathirin fi bid'atin wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ada satu riwayat sebut begini, amalan yang sedikit dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih baik daripada amalan yang banyak dalam perkara yang bid'ah. Kita buat sikit je dalam benda yang sunnah Nabi, tapi jauh lebih baik daripada kita buat satu amalan yang tak diajar oleh Nabi. Nabi ajar buat macam ni, buat macam ni. Tiba-tiba kita pergi buat banyak amalan yang tak diajar oleh Nabi. Nabinya tak ajar perkara demikian. Misal contoh, orang kita kan, dia buat semayang ganti kepada orang yang dah meninggal dunia. Dia buat orang yang dah meninggal dunia tu, bila dia meninggal dunia, lalu diupahnya orang yang hidup ni untuk semayang qada kepada yang pernah orang yang meninggal dunia itu. Orang yang meninggal dunia tadi pernah tinggalkan solat. Bila dia pernah tinggalkan solat, jadi keluarga ni yang hidup ni upah orang supaya bayar pada orang tersebut untuk tolong qada kepada orang dah meninggal dunia. Ini bid'ah lah. Benda yang tak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diajar oleh dalam Islam amalan yang demikian. Dibuat, direka demikian. Lalu orang ni pun semayang. Semayang tu diterima tak di sisi Allah? Tak diterima di sisi Allah. Kerana benda tu benda yang bid'ah, benda yang tidak diajar dalam Islam. Lalu lebih baiklah kamu, waktu mana kamu hidup, wahai orang yang nak mati ni, kamunya tolonglah semayang qada dahulu. Qada lah. Kamu hidup atas dunia ni, sepanjang kita hidup ni, kita qada yang kita pernah tinggal sebelum daripada ni. Lalu di waktu mana kita mati nanti, tak adalah orang yang buat benda yang bid'ah di atas kubur kita. Orang tak buat benda-benda yang khurafat di atas kubur kita. Ada kan orang yang waktu mana dia dah meninggal dunia, orang datang ke kubur dia buat benda-benda yang khurafat, benda-benda yang tak diajar dalam agama. Ni amalin kathirin fi bid'atin, tak ada manfaat. Lebih baiklah kamu buat amalan yang sikit dalam perkara yang sunnah Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Rasulullah makan dengan tangan kanan, misal contoh. Sikit je kita makan dengan tangan kanan je. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan amalan demikian. Lebih baik daripada kamu makan banyak daripada tangan kiri, misal contohnya. Ni benda yang bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Setiap benda yang bid'ah tu sesat. Benda yang tidak diajar dalam agama. Wa kullu dalalatin finnar. Dan setiap benda yang sesat ini sudahnya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik lah. Suatu dunia ni dia berkait dengan akhirat. Benda yang kita buat di dunia
jangan kita ingat benda yang kita buat di dunia tak ada kaitan di akhirat nanti, tak. Setiap amalan kita di dunia, baik kita bercakap, baik kita berjalan, baik kita buat apa saja di atas dunia ini, semua sekali di akhirat nanti Allah akan tayangkan balik. Allah akan tunjukkan balik amalan-amalan yang kita buat. Sebab tu Islam ni dia mengajar umat dia mesti selaras. Yang di dunia sama dengan untuk ke akhirat. Kalau kita di dunia kita ni cakap lain, berbuat lain, di akhirat nanti dapat balasan yang buruk lah dalam hidup kita. Manakala orang yang hidup dia dalam keadaan yang di atas dunia ni, dia jaga betul-betul syariat Allah, dia jaga perintah Allah, di akhirat nanti dia dapat perkara yang terbaik, ganjaran yang Allah sediakan pada diri dia. Sebab tu Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sentiasa ingatkan kita pada akhirat. Wa kullu dhalalatin finnar. Tiap benda-benda yang sesat, yang dalalah, yang sesat ini sudah dia dalam neraka. Siapa yang ajar masuk neraka ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ajar pada kita, kalau kamu tak jaga syariat, kamu tak jaga sunnah aku, kamu pandai reka-reka benda yang aku tak ajar pada diri kamu, sudah kamu dalam neraka. Orang kita takut sangatlah kalau sebut neraka ni. Setengah orang buat report polis kalau cerita mengenai neraka. Ada orang bimbang, menuduh orang neraka. Tak. Sebenarnya yang ajar pada kita neraka, takut terhadap neraka, kemudian mengharapkan untuk masuk syurga ni, siapa yang ajar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi ajar pada kita ni supaya dalam hidup kita ni sentiasa tanam syurga neraka, syurga neraka. Manakala orang yang sebut tentang mengenai syurga dapat ganjaran di sisi Allah. Orang yang sebut tentang neraka, bimbangkan orang bahaya terhadap neraka ni pun dapat ganjaran di sisi Allah. Masyarakat kita ni pelik. Hari akhir-akhir ni kalau sebut tentang syurga neraka, dia jadi sensitif terus. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ajar supaya sebut setiap benda yang sesat sudah dia dalam neraka. Jangan kita pula orang sebut neraka, kita kata menghasut dah tu. Dia pandai jaga anak kunci neraka dah tu. Tak. Bila ada orang sebut neraka, kita kena letak pada diri kita, aku bimbang kalau aku masuk neraka. Aku kena berhati-hati kalau aku dihumban dalam neraka. Tu sifat yang mesti ada pada setiap orang mukmin. Orang mukmin ni dia sentiasa berharap untuk ke syurga dan dia sentiasa takut untuk dihumban ke dalam neraka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sederhana dalam melakukan amal menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada banyak-banyak dalam benda yang bid'ah. Kadang-kadang kan orang kita kan buat benda yang bid'ah tu berlebih-lebihan. Misal contoh apa dia? Lepas pada meninggal dunia, dia buat kenduri orang yang meninggal dunia tu melampau-lampau. Dia buat ambil duit harta anak yatim. Dia buat kenduri yang pelik-pelik, jamuan pelik-pelik, kemudian makanan pelik-pelik lepas pada orang meninggal dunia. Kononnya untuk itu amal ibadah. Tak, itu bukan amal ibadah. Berbuat sederhana lah. Sederhana ni maksudnya apa dia? Doa untuk dia. Ajar pada keluarga si mati. Bagi tahu pada keluarga si mati, banyakkan amal soleh diniatkan pada orang dah meninggal dunia ini. Ni cara demikian yang lebih baik. Lebih baik daripada kita buat benda yang banyak-banyak, yang hebat-hebat, yang kita rasa besar, grand, kita nampak demikian, tapi dia tidak diterima di sisi Allah. Rugi je pada diri kita. Al-Hasan berkata, tidak baik perkataan kecuali dengan dengan amal. Cakap saja tak jadi dalam hidup ni kecuali dengan amal. Dan tidak baik perkataan dan perbuatan kecuali dengan niat. Dan juga tidak baik perkataan dan perbuatan dan niat kecuali dengan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni kecuali jika tepat sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sebutnya gini, kadang-kadang orang ni bercakap tapi buat tak dalam hidup. Ada orang yang buat tapi perbuatan dia tadi tak ada niat. Dia buat, dia tak ada niat pun tak, rugi juga. Kemudian ada niat yang tidak baik perkataan dan kataan
perbuatan dan niat kecuali dengan sunnah Rasulullah SAW. Ada orang niat tapi niat tersebut mesti sama dengan yang dibuat oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah tak buat, kita jangan buat. Jangan kita lakukan dalam hidup kita. Buatlah apa yang diajar oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah tak buat, jangan kita cuba-cuba nak buat. Bila kita cuba-cuba kita nak buat benda yang amal ibadah, terutamanya mereka-reka kita buat benda yang tak diajar dalam Islam, yang tak disuruh oleh Nabi SAW, maka di waktu itu kita telah melakukan perkara yang bid'ah, yang dilarang dalam agama. Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfan min ummati la tatalluha syafa'ati imamun zalum, kemudian zalumun fid din marikun minhu, yakni alladhi yaghlu fi dinihi hatta min tariqin sunnati wal jamaah. Rasulullah SAW sebut dua macam orang daripada umatku yang tidak mendapat syafaat aku di akhirat nanti. Yang pertama, imam yang zalim. Rasulullah SAW sebut pemimpin yang zalim, yang kejam. Pemimpin yang zalim, yang kejam, orang ni di akhirat nanti dia tak dapat syafaat Rasulullah SAW. Siapa-siapa yang jadi ketua, tiba-tiba dia buat khianat pada orang bawahan dia, tak dapat syafaat Rasulullah SAW. Imamun mazlum, imam zalum, pemimpin yang zalim. Dan yang kedua, orang yang berlebih-lebihan dalam agama sehingga keluar daripada sunnah Rasulullah SAW. Tak dapat. Bila sampai di akhirat nanti, dia cuba dapat syafaat Rasulullah SAW, tak dapat. Kenapa tak dapat? Kerana kamu buat satu perkara yang tidak diajar oleh Rasulullah. Rasulullah tak suruh pun kita buat benda yang demikian. Tiba-tiba kita buat dalam rekaan-rekaan yang kita sandarkan pada agama. Padahal benda tu tidak disuruh pun dalam agama. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, jagalah kamu amal kelakuan dan sunnah Rasul itu sendiri. Dalam hidup kamu ni, tolonglah jaga yang disebut dengan amal kelakuan kamu, perbuatan kamu dan sunnah Rasul. Sebab tidak seorang pun menurut jalan dan sunnah Rasulullah SAW lalu dia ingat kepada Allah sehingga bercucuran air mata dia. Cucuran air mata dia. Dan dapat disentuh api neraka dan tidak dapat disentuh oleh api neraka, air mata dia, kemudian dapat disentuh api neraka untuk selama-lamanya, dan tidak seorang pun yang benar-benar beramal menurut sunnah Rasulullah SAW ingat kepada Allah sehingga gementar badannya kerana takut kepada Allah. Ini di antara cara yang diajar oleh Ubay bin Ka'ab disebut, jaga kamu akan perbuatan kamu itu sunnah Rasulullah SAW. Kerana bila kamu, sebab tidak seorang pun menurut jalan dan sunnah Rasulullah SAW, tiba-tiba dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bercucuran air mata dia ikut sunnah Nabi, kemudian mengalir air mata dia. Orang ni tidak akan disentuh oleh api neraka Allah selama-lamanya dalam hidup dia. Kerana apa dia? Kerana dia menghidupkan sunnah Nabi. Dan tiada seorang pun yang benar-benar beramal menurut sunnah Rasul ingat kepada Allah sehingga gementar badan dia kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kan orang yang buat betul-betul sunnah Nabi dalam hidup dia, bergementar tu badan dia, rasa takut sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan ia bagaikan pohon yang kering daunnya, lalu disentuh angin maka berjatuhan daunnya. Dan sesungguhnya kesederhanaan dalam amal menurut sunnah Rasulullah lebih baik daripada banyaknya tapi menyalahi sunnah Nabi SAW. Buat amalan, tapi amalan tu tak betul dengan apa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Amalan apa? Amalan pergi berzikir dekat tasik untuk nak tarik duit, misal contohnya. Ini bid'ah, benda yang tak diajar dalam Islam. Pergi tepi-tepi sungai, kononnya ada dalam sungai ni ada emas, kemudian buat zikir, buat amalan tertentu, tarik benda-benda yang dia anggap dah nak timbul lah dia rasa demikian. Yang ni benda yang bid'ah yang tidak diajar dalam Islam.
Kerana itu perhatikan amal perbuatan yang sedikit maupun yang banyak, semoga benar-benar mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni bila kita buat amal ibadah banyak ke sikit, biar betul di atas kehidupan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan inilah dirintis oleh semua nabi-nabi alaihimussalatu wassalam ini untuk menjadikan diri kita ni berjaya, bukan sekadar di dunia ini, bahkan di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqat Banu Israel ala 71 firqatan wa in hadhihi al-ummah sataftariqu ala 72 firqatan 71 fi an-nar wa wahidatun fil jannah." Qalu ya Rasulullah, ma hadhihi wahidah? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut telah berpecah Bani Israel kepada kumpulan 71 puak. 71, sebanyak lebih kurang 71 firqah. Orang-orang Bani Israel pecah sebanyak lebih kurang 71 kumpulan. Dia disebut dalam riwayat ini umat terdahulu dia pecah 7, kemudian Bani Israel berpecah sebanyak 71 puak di kalangan mereka, 71 parti, senang ceritanya, di kalangan Bani Israel. Wa inna hadhil ummah sataftariku ala 72 firqah. Manakala umat ini akan berpecah sebanyak 72 daripada tersebut. 71 finnar, sebanyak 71 masuk neraka. Rasulullah sebut demikian. Umat aku ni pecah sebanyak Bani Israel pecah sebanyak 71. Manakala umat aku akan pecah 72 tu 71 tu masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Wasab'una finnar. Rasulullah sebut firqatan 71 finnar, 71 masuk neraka. Wa wahidatun fil jannah, satu puak dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah, ma hadhil wahidah? Lalu sahabat tanya Rasulullah, yang satu masuk syurga tu ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Siapa yang satu masuk dalam syurga ni? Lalu Rasulullah jawab, ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang menghidupkan sunnah dan juga dalam keadaan bersama dengan kesatuan orang Islam. Ini cara demikian. Rasulullah pesan demikian. Orang Islam jangan pecah. Orang Islam jangan banyak puak. Siapa-siapa yang tengok di banyak puak tu yang berlaku, Rasulullah kata, kamu jangan pergi dengan puak-puak yang lain, kecuali kamu kena cari orang yang hidup dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduk dalam jamaah Islam. Duduk sekali. Orang Islam ni yang duduk dengan para alim ulama, yang duduk dengan orang soleh, orang-orang yang baik ni, kamu duduk dengan mereka. Jangan kamu pergi dengan orang-orang yang jahat tu, jangan kamu pergi dengan orang yang berbelit-belit hidup mereka, jangan. Tapi kamu kena hidup dengan siapa? Dengan ahlus sunnah wal jamaah, orang yang hidup dengan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga duduk dalam kesatuan orang Islam. Itu sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan demikian. Bila kamu hidup di akhir zaman kita lah, umat ni Israel dahulu sampai 71 puak, manakala kita pecah sampai 72 puak. Daripada 72 ni Rasulullah kata 71 tu masuk neraka, satu je masuk dalam syurga, satu puak je masuk dalam syurga. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, ma hadhil wahidah? Yang satu tu siapa ya Rasulullah? Rasulullah jawab, qala ahlus sunnah wal jamaah, orang yang menghidupkan sunnah dan juga yang bersama dengan jamaah orang Islam ini sendiri, duduk dengan orang soleh, cari orang-orang yang alim, yang terbaik di kalangan kita, duduk bersama dengan mereka. Kerana Allah tak jadikan orang alim ni berada pada tempat yang sesat, tak. Allah jadikan orang alim ni duduk di tempat-tempat yang terbaik dalam hidup mereka.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda lagi, al-mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati lahu ajrun mi'ati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah aku ketika mana fasadi ummatin, ketika mana rosaknya umat ini, umat yang hidup dalam keadaan tak tahu ikutan, nak ikut sekejap datang Korea ikut Korea, sekejap datang Jerman ikut Jerman, tengok pula siapa yang juara Piala Dunia ni, dia ikut juara Piala Dunia. Misalnya contohnya, dia ikut dengan demikian. Orang yang hidup dalam keadaan tak tahu arah, nak pergi ke mana dalam hidup dia ni, lahu ajru mi'ati syahid. Tiba-tiba dia tak bertahan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi dia dapat lebih kurang 100 pahala orang mati syahid di jalan Allah. Allahu akbar, besarnya pahala di saat mana orang yang hidup berbelit-belit. Dulu kata lain, sekarang kata lain. Dulu tuduh orang, sekarang orang yang dituduh itulah penyelamat dalam hidup dia. Hidup dalam keadaan berbelit-belit, hidup dalam kata-kata dia ni tak pernah betul. Hidup dia ni berbelit-belit dalam hidup dia demikian. Tiba-tiba kita bertahan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk dalam sunnah Nabi. Kita hidup dengan keadaan yang diajar oleh Rasulullah, dengan Al-Quran, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ni Rasulullah sebut ajru mi'ati syahid. Pahala dia sebanyak lebih kurang pahala 100 orang mati syahid di jalan Allah. Allahu akbar. 100 mati syahid ni para hadirin sekalian, jangan main-main. Pahala dia tu besar sangat dalam hidup. Seorang mati syahid pun tak ada azab kubur, boleh tarik keluarga dia yang 70 orang yang confirm dalam neraka Allah, boleh tarik masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Boleh bagi syafaat. Orang mati syahid ni pahala dia banyak sangat. Ya Allah jadikan sampai tak ada sakitnya sakarat, kemudian mudahnya dalam kubur, kemudian bangkit di akhirat dengan gemerlapan yang indah, kemudian laju pula masuk dalam syurga Allah. Orang mati syahid, siapa yang tak nak pahala yang besar dalam hidup mereka, orang mati syahid? Lalu Allah sebut, kalau kamu nak dapat pahala mati syahid itu, kamu bertahan dengan sunnah Nabi. Dengan sunnah Nabi, saat mana kelam kabutnya manusia, faudanya manusia, ataupun kucak kacirnya kepahaman manusia, kekeliruan itu berlaku dalam hidup kita, bingung kita, suasana yang bingung. Orang tengok orang tu hidup macam tu, orang tu hidup macam tu. Kita ni nak hidup macam mana sebenarnya pada diri kita ni? Sepatutnya pada diri kita. Maka dalam keadaan demikian, bertahan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala dia pahala 100 orang mati syahid. Abu Lis meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah pada kami dan Rasulullah sebut dalam khutbah yang panjang, ayyuhan nas akrimu ashabi wa ahsinu ilaihim wa ahibbuhum fa inna khairan nasi ashabi alladhina yub'asu fihim qamu billahi wa saddaquni wa amanu bima ja'ati min indillah wa atba'u wa amilu bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wahai manusia semua, hormatilah sahabat-sahabat aku dan berlaku baiklah kepada mereka, berlaku baiklah pada mereka dan cintailah pada mereka, sebab sebaik-baik manusia ialah sahabat-sahabat aku yang diutuskan di tengah-tengah mereka, lalu mereka percaya pada Allah dan membenarkan ayat-ayat Allah yang aku datangkan dan aku baca pada mereka. Mereka ikuti dan mereka amati, mereka amalkan. Kemudian yang sesudah mereka, maka orang-orang yang terbaik ialah generasi ataupun di kalangan abad berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut mereka yang percaya padaku meskipun dan tidak bertemu dengan aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian, walam yarawni summal qarnun alladhina yalunahum amanu bi. Kemudian keturunan lepas pada tersebut, kurun-kurun lepas pada tersebut,
mereka beriman padaku. Summa yaji'u min ba'dihim qarnun yafiduna, dan kurun-kurun setelah mana tersebut yang mengikut pada sunnah aku ini sendiri. Hadis ni hadis yang panjang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lis meriwayatkan, katanya Abu Lis radhiyallahu anhu sebut lagi, dia sebut dengan sanadnya daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat yang sangat mengeresap sehingga bercucuran air mata dan terasa gemetar dalam hati. Sehingga ada orang yang berkata, ini nasihat seolah-olah pesan orang yang akan meninggal dunia. Maka apakah yang kamu pesan pada kami ya Rasulullah? Sahabat-sahabat bila duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, bila sampai tahap yang sedemikian rupa tu, dia kata, Rasulullah, macam kamu nak nasihat pada aku ni seolah-olah kamu nak meninggal dunia dah ya Rasulullah. Pesanlah pada kami ya Rasulullah, apa yang terbaik untuk kami? Usikum bitaqwallah. Lalu Rasulullah pesan terus, aku berpesan pada kamu semua supaya bertakwalah pada Allah. Wassam'a watta'ah, dan hendaklah dengar dan juga taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu melalui aku ini. Fa innahu man ya'ishu minkum ba'di yara ikhtilafan katsira. Siapa-siapa yang hidup panjang masa dia lepas pada kewafatan aku ini, kamu akan dapati banyak perbalahan sesama kamu ini sendiri. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hendaklah di usaha tersebut berhati-hati kamu dengan perkara-perkara yang baru direka, yang perkara yang baru yang dilakukan. Fa innaha dalalah, kerana perkara yang baru itu kebanyakannya sesat. Faman adraktuhu minkum fa alaihi bisunnati. Siapa-siapa yang sempat dengan masa-masa tersebut, maka hendaklah dia bersama dengan sunnah aku. Wa sunnatil khulafa'ur rasyidin, dan bersama dengan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bil nawajis. Rasulullah kata, gigit dengan gigi gerham kamu. Di saat mana kamu berhadapan dengan suasana yang kucak-kacir tersebut, kamu tak tahu mana yang betul, yang mana yang benar, maka kamu kena bertahan. Addu 'alaiha bin nawajis. Hendaklah kamu teguh gigi kamu tu, kamu gigit dengan gigi gerham kamu di saat mana berlakunya perbalahan, di kalangan kamu, kekeliruan yang datang dalam hidup kamu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala tayyiban wa amila bisunnati wa amina an-nas biwa'iqahu dakhala al-jannah. Qila ya Rasulullah, hadha fi an-nas kathirah. Qala wa sayakuna fi quruni ba'di thumma yaqillu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang dia makan makanan yang halal, makanan yang baik, dan dia beramal dengan sunnah aku, kemudian manusia semua selamat daripada kejahatannya, bila dia mati, dakhalal jannah, dia akan masuk dalam syurga Allah. Orang yang jenis demikian, hidup dia jaga makanan, makan minum dia jaga, dan dia beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup dia sentiasa buat amalan dengan sunnah Rasulullah. Wa aminan nas bi bawa'iqah, dan manusia semua selamat daripada kejahatan dia. Dakhalal jannah, suatu hari dia mati, orang ni masuk syurga. Orang ni masuk syurga. Qila ya Rasulullah, lalu sahabat-sahabat sebut, ya Rasulullah, hadha fin nasi kathirun. Rasulullah kata, sahabat-sahabat sebut, oh kalau begitu ramailah orang yang boleh masuk syurga ya Rasulullah, ramai sangat yang begitu. Qala, tapi Rasulullah jawab, wa sayakunu fi qurun ba'di summa yaqillu. Ya, sekarang ni ramai, Rasulullah kata, tapi semakin jauh masa dia dengan aku, semakin jauh dia masa dengan aku, semakin sikit orang yang nak hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sendiri. Mudah-mudahan kita ni di kalangan orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk di kalangan orang yang di kalangan orang-orang saleh dalam hidup ini sendiri, insya-Allah. Kita berhenti setakat ni lah para hadirin sekalian. InsyaAllah kita sambung pada akan datang nanti bab sedih kerana memikirkan akhirat.
memikir hidup kita ni duduk termenung je, fikir akhirat tu jadi mengalir mata. Kelebihan, ada kelebihan tak? Ada dalam Islam. Lalu kitanya diajar supaya jaga sangat dalam hidup kitanya, biar kitanya sentiasa buat amalan-amalan begini, ditambah-tambah dalam dunia yang penuh kekeliruan ini sendiri. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita dan Allah masukkan amalan kita ni di kalangan amalan-amalan orang yang salih. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah